Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dan ini adalah Buletin Awani Khas di mana kami akan membawakan perbincangan selama setengah jam kerana pada jam 2 petang nanti kita akan mengikuti perutusan khas oleh Perdana Menteri. Kalau dapat dinaikkan dari perkembangan di Instagram kami, perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada jam 2 petang ini akan kami bawakan dan sudah pasti ini akan memberikan beberapa persoalan selama setengah jam ini. Adakah perintah kawalan pergerakan PKPB, perintah kawalan pergerakan bersyarat akan diteruskan ataupun bagaimana, dan bagaimanakah mungkin ada beberapa perkara baru yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri khususnya dalam konteks era normal baru ini, bagaimanakah hari raya, bagaimanakah ibadat di surau dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang kita akan tertanya, tetapi jawapannya akan hanya kita akan diikuti apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyampaikan perutusan khasnya pada jam 2 petang nanti. Tapi sementara kita menunggu ke perutusan khas pada jam 2 petang nanti, saya akan bersama dengan beberapa orang pakar, beberapa orang ahli akademik untuk membincangkan bagaimanakah situasi pelaksanaan PKPB di negara kita, bagaimanakah perang melawan COVID-19 pada ketika ini, adakah kita melakukan dengan baik, adakah dengan angka 50 angka kurang daripada 100 kes yang dicatatkan sejak beberapa hari ataupun 2 minggu lalu, kita berada di paras yang baik, dan sejauh manakah pelaksanaan ataupun perkara-perkara yang perlu difikirkan untuk jangka masa sebulan atau 2 lagi. Jadi untuk itu saya akan bersama dengan beberapa orang panel, antara lain ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman dari UPM, dan seterusnya itu kita akan bersama juga dengan Profesor Datuk Dr. Adi Bakamul Zaman dari Universiti Melaya. Malah daripada perspektif ekonomi juga saya akan mendapatkan pandangan daripada Profesor Madya Dr. Yusof Syari, dan juga Mufti Perlis juga akan bersama dengan kita selama kami bersiaran ini 1:30 hingga pukul 2. Pukul 2 kita ikuti perutusan khas Perdana Menteri, dan selepas itu kita akan teruskan juga perbincangan sehingga jam 3 petang nanti. Tapi saya ingin mulakan dahulu bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau Profesor Madya sudah pun bersama kami dalam Skype. Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas. Sudah pasti kita menunggukan perutusan khas daripada Perdana Menteri, dan persoalannya juga Prof juga diajukan oleh wartawan-wartawan dan juga media sejak semalam. Wajarkah PKPB diteruskan, dan sejauh mana kita menilai pelaksanaan PKP dalam 3-4 fasa ini dan juga PKPB yang sudah dilaksanakan sejak hari Isnin lepas. Sejauh mana kita melakukan perkara yang betul untuk melawan pandemik COVID-19 dan dalam masa yang sama meneruskan kehidupan, mencergaskan ekonomi, Prof. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menjawab soalan itu, kalau kita perhatikan dalam konteks sekarang ni, ya, angka 2 digit masih lagi kita catatkan, ya. Sejak PKPB ini telah dimulakan pada 4 Mei lalu. Pada pendapat saya, sehingga hari ini kalau kita melihatkan data-data sedemikian, wajar untuk PKPB ini untuk diteruskan, ya. Untuk merancangkan, ya, aktiviti ekonomi, pada pandangan saya kepatuhan masyarakat ataupun compliant, ya, individu masyarakat kita kepada langkah-langkah pencegahan yang telah disyorkan oleh kerajaan menunjukkan tanda-tanda positif, ya. Ramai di kalangan kita yang telah memberikan kerjasama, ya, seperti memakai pelitup separuh muka, menjaga kebersihan tangan, sentiasa menjaga jarak dan seterusnya. Masing-masing mengambil peranan masing-masing, terutama apabila berada di kawasan-kawasan umum, ya, tempat-tempat umum dan juga pengangkutan awam. Jadi melihat kepada suasana ini, kita harapkan trend penyakit jangkitan COVID-19 ini akan terus menurun, dan kita harap lebih banyak lagi institusi-institusi awam yang dapat berfungsi, ya, seperti mana yang kita harapkan. Bagaimanapun menyedari bahawa pada masa ini kita menjalani bulan puasa dan akan menyambut sambutan hari raya. Ziarah puasa dan ziarah hari raya itu masih lagi kita harap dapat tidak diadakan, ya, kerana ia boleh membuka kepada ataupun mencetus kepada kejadian kluster-kluster baru. Di sini juga saya ingin memberikan maklumatlah tentang apa yang dimaksudkan dengan keluarga rapat, ya. Sambutan hari raya hanya untuk keluarga rapat, maksudnya mereka yang tinggal satu rumah, ya. Tidak dibenarkan, ya, untuk masing-masing dari daerah berbeza walaupun negeri yang sama untuk menyambut sama-sama dalam keluarga. Maksud dekat di sini adalah dekat dari segi fizikal, ya, bukan dekat di hati. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan setakat ini.
Doktor, kalau kita melihat perkataan kluster hari raya itu disebut oleh beberapa orang pakar kesihatan awam apabila diajukan soalan wajarkah PKPB ini diteruskan ataupun tidak. Dan itu sudah pasti kerana kita melihat kepada waktu bulan puasa dan menuju ke hari raya. Tetapi perlu juga kita fahami, mungkin masyarakat secara ramainya bertanya, sampai bila kita perlu berada dalam keadaan ini? Dan untuk menjawab persoalan itu, mungkin juga kita perlu faham beberapa perkara. Contohnya, PKPB dibuka ataupun dilaksanakan sejak 4 Mei lalu, ekonomi dibuka. Akan tetapi, kesan dan juga tindakan yang dilakukan oleh pihak KKM dengan melakukan PKPD di beberapa kawasan terbaru di di Petaling Jaya, itu akan memakan masa beberapa waktu dalam masa tempoh seminggu atau 10 hari, 14 hari dan pengesanan kluster baru juga memerlukan pihak berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan sesuatu perkara yang berlaku. Jadi selang waktu itu perlu difahami oleh masyarakat. Secara ringkasnya, bagaimana kita nak memahami bahawa keperluan PKPB ini perlu diteruskan sehingga hari raya dan juga ada tempoh waktu ini kerana tindakan dan juga standard operasi yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa khususnya KKM dalam memerangi COVID-19 ini, Doktor? Okey. Dalam PKPB, itu PKP yang diperketatkan, kenapa kita memerlukan 10 hingga 14 hari itu adalah untuk kita memastikan bahawa tidak ada tularan baru yang berlaku. Sebab tempoh inkubasi jangkitan COVID-nya mengambil masa tempoh berkenaan. Jadi sekiranya masih ada lagi kes baru, maksudnya memang perlu dilakukan perintah kawalan berkenaan yang yang diperketatkan. Tapi untuk masyarakat umum, PKPB yang bersyarat ni kita sasarkan kepada masyarakat yang mana kita sandarkan nilai nilai-nilai kes dalam angka 2 digit sekarang. Maksudnya risiko masing-masing itu tidaklah setinggi seperti mana tempat-tempat yang PKP yang diperketatkan. Namun tindakan untuk berhati-hati itu perlu diteruskan sebab kita ada 2 perkara kat sini yang kita perlu ambil beratnya. Kita ada masyarakat yang merupakan individu rentan untuk mendapat jangkitan ini seperti individu yang sudah berumur, mereka-mereka yang mengandung, mereka-mereka yang tahap imuniti mereka tidak seperti orang-orang yang normal yang lain yang mudah mendapat jangkitan. Jadi sekiranya PKPB ini dilonggarkan terus, kemungkinan ada individu berkenaan yang mungkin mudah untuk mendapat jangkitan sehingga memberikan kepada komplikasi yang tidak kita ingini. Kerana itulah PKPB ini wajar diteruskan terutama menjelang hari raya ini. Disebabkan oleh kita dalam budaya masyarakat kita agak rapat antara satu sama lain. Jadi untuk memahamkan masyarakat untuk tidak mendedahkan diri masing-masing dari mendapat jangkitan, wajar untuk kita semua fahami mengapakah langkah-langkah ini wajar kita teruskan sehinggalah satu masa nanti apabila kita isytiharkan selamat yang mana wabak ini bukan lagi merupakan ancaman kepada masyarakat kita. Saya ingin berkongsikan apa perincian yang dikongsikan oleh Twitter di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kalau dalam update-nya dalam beberapa minit yang lepas, KKM Putrajaya di Twitter mengatakan bahawa 10 daerah dan juga zon yang masih kekal dalam zon merah. Ini termasuklah Batu, Ibu Kota, Kampung Baru, Seri Petaling. Kalau dapat dinaikkan grafiknya, ini perinciannya, di mana kalau dilihat bilangan kes positif yang dicatatkan di Malaysia adalah 6,589. Bilangan kes aktif di Malaysia yang boleh menyebabkan kebolehjangkitan ialah sebanyak 1,552. Angka yang sudah kita turunkan selepas kes discharge dan juga kes kematian ditolak. Dr. Malina juga mengatakan bahawa sepatutnya PKPB ini dilonggarkan sekiranya bilangan kes aktif di Malaysia mencecah angka seperti 200 kes. Dan ini kita melihat kepada apa yang dilakukan di New Zealand dan sebagainya. Mereka melihat kepada angka itu betul-betul sudah rendah, baru mereka membuka dan juga itu pun dengan bersyarat dan sebagainya. Pandangan doktor, dengan angka yang dikongsikan oleh KKM, dengan bilangan zon merah ataupun daerah itu masih lagi kekal pada 10, angka yang bilangan kes aktif pun kita masih lebih daripada 1,000. Bagaimana kewajaran Prof. Doktor mengatakan bahawa perlu turun kes sehingga 200 untuk kita memastikan betul-betul kita bersedia untuk membuka ataupun memansuhkan PKP ataupun PKPB ini, Prof. Ya, angka 200 tu saya sandarkan berdasarkan keadaan di Thailand dan juga beberapa negara yang lain. Kalau di Thailand, kalau kita lihat, mereka mengenakan tindakan seperti PKPB kita di sini setelah mereka tidak mempunyai kes selama 14 hari berturut-turut dan nilai aktif, kes aktif mereka ialah kurang daripada 200.
Itu berdasarkan cerapan saya kepada negara jiran. Bagaimanapun untuk negara kita, seperti mana yang kita maklum, Kementerian Kesihatan telah memberikan jaminan bahawa sistem perkhidmatan kita adalah di tahap yang terbaik, yang mana pada tahap yang pada masa ini kita mampu untuk menampung peningkatan jumlah sehingga tidak menyebabkan kita kata membebankan sistem perkhidmatan. Dalam konteks ini bagi saya kita sebenarnya cuba mencapai satu tahap yang agak ideal dan agak selamat untuk semua orang untuk kembali bertugas seperti sedia kala. Satu lagi yang kita perlu fikir ialah anggota barisan hadapan kita sejak Januari lalu telah bertukus lumus untuk menjalankan aktiviti-aktiviti saringan dan juga rawatan pengurusan mereka-mereka yang telah dijangkiti ataupun sedang dijangkiti COVID ni. Jadi wajarlah sebenarnya satu tempoh diberikan kepada mereka untuk memberikan sedikit kelegaan. Sebab apa, bila kita tidak melonggar, sekiranya kita melonggarkan syarat ini secara mendadak, apa yang berlaku ialah cetusan kluster-kluster baru tu bakal terjadi dan mungkin menyebabkan satu angka yang tidak mampu kita tampung. Jadi apa yang kita risaukan ialah kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi kalau di pihak kementerian yang memberikan jaminan kita kata mampu menampung jumlah pesakit-pesakit tersebut, saya ingat isu ini tak menjadi masalah. Tinggal lagi kita di peringkat masyarakat, individu masyarakat untuk terus mengambil langkah yang wajar. Sebab apa? Dalam konteks kesihatan awam ni, kejayaan dalam kawalan wabak ni bergantung hampir lebih 90% kepada compliant ataupun kebolehpatuhan individu masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Jadi dalam suasana kita keadaan masyarakat kita ni yang sering membuat event, acara bersama-sama, terutama dalam bulan Ramadan dan menjelang hari raya dan selepas hari raya biasanya kita ada majlis rumah terbuka. Perkara-perkara ini perlu kita ambil kira juga dalam langkah-langkah kita untuk mengurangkan kes-kes COVID ini pada masa 2 ataupun hingga 4 minggu yang akan datang. Kalau kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga tu dengan lebih kita sebut lebih serius sekarang dan kita tidak memberikan komitmen yang seterusnya, kita risau nanti apabila berlaku keadaan-keadaan yang tidak terkawal menyebabkan peningkatan secara mendadak sehingga membebankan kaki tangan dan juga perkhidmatan kesihatan di negara kita. Dan itu saya Terus doktor. tak ada, cuma saya memang nak highlightkanlah tentang definisi keluarga rapat tu. Sebab saya pun banyak menerima soalan mengenai keluarga rapat ni, bolehkah kita walaupun sama-sama keluarga yang duduk di taman-taman berdekatan untuk berkumpul, membuat jamuan ataupun majlis hari terbuka. Dan ni hari ni kita ada Hari Ibu, boleh tak kita meraihkan bersama-sama? Pada pandangan saya kita masih lagi belum boleh melakukan sedemikian. Kerana doktor mungkin ada juga yang mengatakan bahawa macam doktor katakan tadi, kita tinggal di kawasan perumahan yang sama dan juga kawasan kita dikategorikan sebagai zon hijau. Kenapa masalahnya untuk kita bertemu dan juga mengunjung di sesama keluarga rapat ini? Itu mungkin soalan yang doktor terima juga di kalangan ahli keluarga sendiri. Ya, betul. Cumanya saya ingat kalau dalam isu yang sedemikian kita tunggu dulu kalau KKM ada mengeluarkan SOP yang khusus tentang keadaan itu. Sebab kita risau nanti dalam keadaan yang tidak terkawal yang menyebabkan mereka-mereka yang mungkin bukan di kalangan keluarga rapat pun ataupun ahli-ahli keluarga yang mungkin melakukan perjumpaan-perjumpaan sehingga menyebabkan berlaku keramaian yang tidak diduga dan menyebabkan satu perhimpunan beramai-ramai di situ. Pada pendapat saya, kalau misalnya kata kawasan itu merupakan zon hijau dan individu tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda, langkah berjaga-jaga itu masih perlu diteruskan. Kalau misalnya kata kita di kalangan individu yang duduk serumah, tak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kata di kalangan ahli keluarga yang duduk berdekatan dalam taman-taman yang sama, sekiranya dibenarkan oleh pihak berkuasa untuk melakukan perjumpaan sedemikian, bagi saya masih perlu lagi juga diteruskan dengan amalan memakai mask jika perlu, menjarakkan diri antara satu sama lain dan juga mengelakkan keadaan-keadaan yang mungkin mencetuskan keadaan untuk kita beramai-ramai ini. Sebab apa? Dalam keluarga tu dia ada individu yang rentan yang sebut tadi, orang-orang tua kita yang perlu dijaga. Doktor, akhir sekali, disiplin diri, kendiri. Bagaimana kita nak memastikan bahawa SOP dan juga arahan boleh diberikan oleh kerajaan
Malah dalam PKPB ini juga ramai yang mengatakan dah tak ada sekatan jalan raya dan ramai yang dah keluar bekerja, ramai yang risau juga dengan keadaan yang ramai. Akan tetapi sebenarnya memerlukan setiap individu melakukan disiplin diri dan juga mengetahui beberapa perkara asas, basuh tangan, jaga penjarakan sosial, memakai topeng muka dan sebagainya, dan tidak perlu keluar rumah jika tidak ada urusan. Jadi kadang-kadang macam doktor katakan tadi, dalam hal-hal kesihatan awam 90% ianya terletak kepada individu itu sendiri. Bagaimana pematuhan dan juga kendiri itu dapat dilakukan dengan lebih baik, kerana itu hanya akan berlaku sekiranya kalau mereka betul-betul memahami bahayanya pandemik ini dan juga bagaimana mereka dapat menjaga diri mereka, doktor. Okey, satu perkara ialah pihak yang berkuasa lah, Kementerian Kesihatan dan juga mereka yang terlibat dalam kawalan wabak ni perlu menghebahkan maklumat yang betul kepada masyarakat awam pada masanya. Itu yang terbaik. Jadi masing-masing dapat memahami isu tersebut dan mengamalkannya secara sinkronis dengan apa yang diharapkan. Maksudnya data yang dikeluarkan tentang suatu wabak tu perlu sentiasa kita sebut concurrent, contemporary dengan keadaan semasa. Tak bolehlah data seminggu, 2 minggu yang dah berlaku baru kita sampaikan. Itu satu. Di sini apa yang kita sebut ialah komunikasi risiko perlu disampaikan kepada pihak awam. Saya yakin dalam generasi kita hari ini, anak-anak, adik-adik kita semua kebanyakan memiliki kesedaran yang sangat tinggi. Tinggal lagi mungkin sebahagian daripada masyarakat yang berada di kawasan pedalaman mungkin maklumat-maklumat ni lewat ataupun mungkin disampaikan dalam keadaan yang kita sebut bukan dalam bahasa yang mereka sering gunakan, bahasa teknikal dan sebagainya, menyukarkan mereka untuk memahami. Jadi di sini juga selain daripada kefahaman ataupun disebut komunikasi yang baik daripada pihak yang berkuasa dan juga awam, peranan masyarakat, pemimpin masyarakat juga perlu dimainkan di sini. Maksudnya pentingnya untuk individu-individu telah dilantik ataupun telah dipilih untuk mengetuai dalam sesuatu masyarakat, tak kiralah di mana pun organisasinya, di kampung, mukim, daerah ataupun negara juga. Masing-masing memberikan komitmen, menunjukkan contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh semua individu masyarakat. Sebab pada pengalaman saya lah selama ini, untuk kita memberikan input terbaik dalam sesuatu isu-isu kesihatan kepada sebuah masyarakat, yang perlu kita fahamkan dulu ialah di kalangan pemimpin mereka. Sebab selalunya pemimpin ini jadi ikutan. Jadi bila pemimpin dapat memberikan satu komitmen terbaik, bersungguh-sungguh, mengelakkan pertelingkahan kecil antara satu sama lain, dan mereka menunjukkan komitmen bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk individu masyarakat di bawahnya, kebanyakannya lebih daripada 90-95% di kalangan individu itu akan mengikut teladan yang mereka tunjukkan. Jadi penting di sini ialah selain daripada pengetahuan dan juga komunikasi yang baik, peranan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk memberikan satu suasana kebolehpatuhan ataupun compliant di kalangan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan ataupun cadangan-cadangan pencegahan yang kita harap dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Harapnya begitu. Terima kasih Profesor Madya Dr. Maulina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan juga Biostatistik, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Selamat Hari Ibu juga. Dan juga kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Adibah Kamaruzzaman, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Selepas ini, kerana kita pada pukul jam 2 petang nanti, kita akan teruskan bersama dan untuk mengikuti perutusan khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.